Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih banyak-banyak pada Tuan Pengerusi Merangkap Imam Masjid Ar-Rahmah Karyah Sungai Belida, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Ridwan bin Abdul Aziz. Yang dihormati Timbalan Pengerusi Masjid Ar-Rahmah Tuan Haji Muhammad bin Yusuf, seluruh ahli jawatankuasa Masjid Ar-Rahmah, seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-puan, adik-adik, anak-anak, kakak abang semua yang hadir pada duk depan ni terketak-ketak. Tuan-puan ni apa khabar? Khabar baik nah? Masya Allah. Ada satu pantun lagi, minta alamat si gadis ayu Muslimat, I love you. Siapa nak beli pantun Ustazah ni? Angkat tangan. Ni Ustazah jual ni, dua dah pantun Ustazah jual. Siapa dia nak beli? Tak pandai pantun, tak apalah, Ustazah bagi 1 jam no. Cubalah karang-karang macam mana nak beli ni pantun Ustazah. Last sekali nanti tolong angkat tangan. Beritahu saya nak beli pantun Ustazah. Ya? Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pertama sekali marilah kita bersyukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada petang ini yang Ustazah sifatkan begitu indah, dan kita mengharapkan barakah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Agak-agaknya apa niat tuan-puan datang petang ni? Nak tanya dululah. Apa niat? Makan tak ada dah. Tadi Tuan Imam cakap awal-awal lagi tak ada makanan. Ustazah aja makan lepas ni. Agak-agak apa niat tuan-puan mai petang ni tuan-puan sekalian? Nak ambil gambar dengan Ustazah ke? Masya Allah, itu niat dia no? Masya Allah, Masya Allah. Ustazah percaya tuan-puan sekalian, mana pun kita pergi, apa pun kita buat, bertemu dan berpisah kita tuan-puan sekalian adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita nakkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak benda yang kita buat, benda yang kita cakap, pertemuan dan perpisahan kita menjadi jalan dan wasilah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, nak tanya dulu, tajuk kita petang ni apa ya? Siapa tahu tajuk kita petang ni? Angkat tangan siapa tahu. Ustaz akan bagi dia makan, insya-Allah. Boleh jamuan sama dengan Ustazah. Tu Ustazah minta dengan masjid bagi yang ni boleh masuk sekali makan dengan Ustazah. Siapa tahu tajuk dia selain daripada Tok Imam? Siapa tahu tajuk kita petang ni? Tak ada siapa tahu ya, maknanya tak ada siapa lah boleh teman Ustazah makan petang ni. Tahu dah tajuk ni, masya-Allah, soalan bocor ni. Apa tajuk dia aja? Mencapai cinta Allah. Lagi? Menggapai cinta Allah. Baik, lagi apa tajuk dia ni? Ni sedap ni, reka-reka ni. Menggapai cinta Allah juga. Ustazah tak tahu tuan-puan ambil mana tajuk tu. Tapi tajuk yang Ustazah dibagi sekejap tadi adalah mendekatkan diri kepada Allah tahun 2023. Dekat dah. Boleh makan separuh, insya-Allah. Lebih kurang sama lah nah? Tajuk dia adalah tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustazah hurai sikit sebanyak tuan-puan tentang tajuk pada petang ini, ya, izinkan Ustazah terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Ya, mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang tak tahulah siapa dia lah, datang petang-petang bagi ceramah lepas Zuhur ni kan ya. Lepas Zuhur ya, bukan lepas Zuhur. Lepas Jumaat. Lepas Jumaat. Jadi Ustaz perkenal diri dulu tuan-puan. Ustazah Nur Hafizah Musa, anak jati Kampung Kuala Jempol, Bahau Negeri Sembilan.
Ni kalau Ustaz cakap negori ni, tak tahulah faham ke tak faham ni. Faham ke? Telah mendirikan rumah tangga dengan seorang jejaka ganteng. Daripada Kota Baru, Kelantan. Kecik Kelantan boleh Ustazah, insya-Allah. Dah 25 tahun kahwin. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan 8 orang cahaya mata. Sudah ada 2 menantu. Sekarang ni tengah tunggu call je untuk menantu bersalin. Maknanya sikit lagi nak jadi maktuk. Tapi Ustaz dah bagi tahu pada anak menantu, jangan duk panggil maktuk lah. Jangan panggil wan sekalian. Bersara pilihan. Daripada perkhidmatan hampir 23 tahun sebagai pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Jadi sekarang sepenuh masa membantu suami menguruskan sebuah Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz yang berpusat di Gombak, Kuala Lumpur dengan jumlah pelajar hampir 400 orang. InsyaAllah bulan 3 masuk lagi pelajar baru pula, menjadikan jumlah pelajar 500 orang. Jadi nak menjaga anak orang ni tuan-puan sekalian, agak-agak senang ke susah? Senang kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, susah kalau Allah tak tolong bantu. Jadi inilah serba sedikit tentang diri Ustazah. Dan insya-Allah tuan-puan sekalian, pada petang ini mari kita berbicara sebentar, melihat bagaimana kedekatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengok sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah nak tanya dulu pada tuan-puan. Saya nak dengar jawapan yang kuat daripada tuan-puan, khususnya muslimat. Susah ke senang nak dekat dengan Allah? Soalan senang kan? Susah ke senang? Nak tahu tu je. Susah ke senang? Nak dengar jawapan ni. Tuan-puan ni lapar ke kenyang? Kenyang, Masya Allah. Susah tau berceramah dengan orang kenyang. Terutama yang cari part-part tiang tu. Tiang, dinding, Tuan-puan, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini susah atau senang? Mana lebih senang? Nak dekat dengan Allah atau nak dekat dengan Ustazah? Nak dengar jawapan. Untuk soalan yang pertama, nak dekat dengan Allah susah ataupun senang? Jawabnya apa dia? Sangat mudah. Sangat senang. Kita semua tidak perlu ada perantaraan pun untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, banding nak dekat dengan manusia. Cuba cakap dengan Ustazah, tuan-puan nak jumpa siapa lah hidup tuan-puan ni? Ada teringin lah Ustazah, kalau boleh nak jumpa siapa? Cuba cakap dengan Ustazah. Nak jumpa pemain Suri Agung ke? Nak jumpa siapa? Nak jumpa menteri ke? Tuan-puan ingat senang ke nak jumpa orang-orang yang kita sebut tadi? Saya saja pergi depan pintu rumah dia, agak-agak boleh masuk lah. Tak apalah, tak payah ambil lah yang tinggi-tinggi level pemansuri menteri. Ustazah je lah tuan-puan sekalian. Tuan-puan tahu tak nombor telefon Ustazah? Tak tahu. Nak tak nombor telefon Ustazah? Naya bagi nombor telefon. Ya? Tuan-puan tahu tak alamat rumah Ustazah? Tak tahu. Nak dah alamat rumah Ustazah? Nak. Tahu tu memang nak, tapi saya tak bagi. Nak bagi tahu, Masya Allah tuan-puan sekalian, betapa susahnya kita untuk dekat dengan manusia. Susah. Padahal manusia itu lemah. Padahal manusia itu tak ada apa pun.
Tapi nak dekat dengan dia susah. Nak dapat nombor telefon pun susah. Nak dapat alamat rumah pun susah. Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-puan sudah tahu jalannya. Jangan kata kita nak dekat dengan Allah, tuan-puan sekalian, bahkan Allah memanggil, panggil. Hayya 'alas salah. Itu Allah panggil siapa? Lembu kambing ke? Kita. Marilah dekat, marilah solat. Solat ni menyembah siapa? Mengabdi diri pada siapa, tuan-puan? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nak pergi mana? Nak lari ke mana? Nak jauh setara mana? Sedangkan besok kamu ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu nak lari mana? Kamu nak jauh pergi setara mana? Setiap hari yang kamu melangkah, kamu makin dekat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa, Allah panggil. Kita lupa, Allah ingatkan. Kita menjauh, Allah suruh dekat. Tengok macam mana dalam Al-Quranul Karim, sahabat-sahabat sekalian, yang merujuk kepada cerita tentang bulan Ramadan. Bila Ramadan ni, tuan-puan? Jauh lagi ke Ramadan? Hari ni bulan apa? Rejab. Berapa Rejab hari ni? 12 Rejab. Masya Allah. Lepas Rejab, Sya'ban. Lepas Sya'ban, Syawal. Ramadan, ya. Itu jenis orang tak nak puasa, nak raya je. Lepas Sya'ban, Ramadan. Cuba kita tengok, tuan-puan. Ayat 183 menceritakan tentang puasa. Ayat 185 cerita tentang Syahrul Ramadan, tentang bulan Ramadan. Ayat 186 cerita tentang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-Nya. Ustazah bacakan ayat 186 Surah Al-Baqarah. Kalau tuan-puan rujuk Al-Quran pada ayat 20, pada muka surat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-Ku bertanyakan tentang Aku, atau berdoa kepadaku, sa'alaka ibadi anni, maka jawapannya adalah aku sangat dekat. Fa inni qarib, sangat dekat. Bahkan pada ayat yang lain, sahabat-sahabat sekalian dah tahu dah bahawa amat mudah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu jalannya. Bahkan Allah memanggil kita. Dalam hadis yang lain, tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, Innallaha yubsitu yadahu bil-lail liyatuba masi'an nahar wa yubsitu yadahu bin-nahar liyatuba masi'al lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rahmatnya pada waktu malam. Waktu malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Yang biasanya orang buat apa, tuan-puan? Kalau waktu malam? Tidur. Dalam kuliah tidur tak? Tidur juga. Ya, tak cukup waktu malam, waktu kuliah siang pun tidur juga. Pada waktu malam yang semua orang tidur tu, tuan-puan sekalian, tengok macam Nabi sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rahmatnya kepada hamba-Nya dengan maksud simbolik kepada kalimah yubsitu yadahu bil-lail.
melapangkan rahmatnya. Liyatuba masi'an nahar, sebab Allah nak menerima taubat dan Allah nak mengampunkan masi'an nahar, orang yang pada waktu siang buat salah, buat kejahatan, buat dosa. Allah tunggu pada waktu malam. Manalah tahu dia buat dosa pada waktu siang sebab kelalaian dia, sebab kelemahan dia, sebab kejahilan dia. Manalah tahu waktu malam jam 4 pagi, pukul 5 pagi dia teresak-esak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ya Rab, ighfirli dhunubi, ampunlah dosaku ya Allah. Allah bagi tahu awal lagi tuan-puan. Jangan kata akan ampunkan, bahkan Allah nak bagi tahu pada kita, aku tunggu kamu datang, aku tunggu. Datang tak si pelaku maksiat pada waktu siang? Datang tak dia pada waktu malam yang sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala liyatuba, untuk diterima taubat. Masya-Allah, baiknya Allah. Maha baik Allah. Allah Al-Barur Rahim, Allah yang maha baik, yang maha dermawan, yang maha pengasih. Andai kata tuan tak datang dia untuk minta ampun kepada Allah, tak datang, dia tidur, dia buat air liok basi. Betul dah, qalqalah dia dah. Q ni sangat disukai oleh orang utara. Ya, tidak. Jadi saya kata formula ni macam mana? Kenapa pasir jadi pasiak, langsir tak jadi langsiak? Siapa boleh jawab? Boleh makan dengan ustazah? Siapa boleh jawab? Kamu tak datang dekat dengan aku pada waktu malam, aku tunggu kamu pada waktu siang. Masya Allah. Tak ada orang baik macam ni, sahabat-sahabat semua, tak ada. Orang kalau kita buat dosa dengan dia, buat salah dengan dia, dia tunggu ke kita nak bagi maaf? Dia tunggu ke? Wah merayu minta maaf. Wah merayu mana tu? Dia teriak. Teriau. Payah no bahasa utara. Masya Allah, subhanallah, maha kaya Allah, maha kaya Allah. Allah cipta bahasa, Allah faham segala, Allah faham yang dituturkan, Allah faham yang bizatis sudur, yang ada kat dalam hati manusia, yang tak cakap pun Allah dengar, semua Allah tahu. Masya Allah, subhanallah. Kita manusia lemah. Dalam Malaysia pun tuan-puan tak faham. Jangan kata pergi Zimbabwe, jangan pergi Sri Lanka, satu Malaysia, satu negara pun pindah pergi Sabah, Sarawak, pergi jumpa kaum Kadazan ke mana, tuan-puan faham ke? Maha kaya Allah. Baik, tak datang waktu malam, Allah Subhanahu wa taala tunggu pada waktu siang. Wa yubsitu yadahu bil nahari, untuk diberikan keampunan kepada orang yang telah melakukan kesalahan dan dosa pada waktu siang. Tuan-puan rasa apa tuan-puan bila kita dengar semua ni? Bagi ustazah, tuan-puan, apa yang ustazah rasa? Alangkah dahsyatnya kita, alangkah teruknya kita kalau Allah yang maha tinggi itu menunggu kita. Allah yang maha tinggi, yang maha agung tuan-puan, Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan, keagungan, kebesaran, yang baginya segala di langit dan di bumi, dok panggil kita tuan-puan, tawarkan macam-macam peluang kepada kita, baik siang maupun malam, tapi kita buat tak tahu, kita buat tak reti je tuan-puan sekalian. Kita tak pedulikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berlari untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah suatu perbuatan
Yang ibaratnya tuan-puan, kita zalim kepada diri kita sendiri. Kita zalim pada diri sendiri. Dalam Al-Quran menyebut, fafirru ilallah. Jelas ayat tersebut. Apa maksud dia? Maka berlarilah kalian kepada Allah. Masya Allah, ayat tu suruh berlari. Fafirru ilallah. Jangan berjalan, jangan lemah longlai, jangan slow. Allah suruh dalam bab nak dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, fafirru, tolong berlari, tolong bersegera. Dalam ayat yang lain, sahabat-sahabat sekalian, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u maknanya apa? Bersegeralah kamu, bekerjalah kamu. Apa lagi ya kalau cakap utara, apa ya bersegera ni? Cepat-cepat. Lain pada tu? Ha? Apa? Legan. Lekas. Lekah-lekah lah. Macam tu dah. Lekah-lekah lah. Kalau orang Kelantan tuan-puan nak suruh cepat ni, dia kata apa? Bangat lah weh. Tu orang Kelantan. Mana orang Kelantan sini? Ada orang Kelantan? Bangat lah weh. Tu maksud dia apa? Cepat-cepat lah. Orang utara kata apa? Lekah lah. Semua tu betul untuk menterjemahkan apa? Wasari'u. Kena bersegera, kena berlari, kena cepat-cepat. Ke mana? Nak pergi mana? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat semua, kita faham dah betapa terbentang luasnya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tepuk dada, tanya kemahuan kita sendiri. Kita nak dekat dengan siapa? Kita nak apa dalam hidup kita ini? Kalau kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, kamu datang berjalan, Allah datang berlari. Kamu datang sejengkal, Allah datang sehasta. Nak bagi tahu tuan-puan sekalian, bagaimana Allah menanti dan mengalu-alukan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayangnya sahabat-sahabat sekalian, mudah untuk kita bercakap soal dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang nafsu yang kita ada, segala keadaan yang berlaku di sekeliling kita tuan-puan sekalian, tengok-tengok hari ini ramai orang, tak terkecuali kita, mungkin lebih teruja untuk dekat dengan makhluk, dengan manusia, berbanding untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju ke tak setuju tuan-puan? Kita lebih suka nak bagi masa pada makhluk berbanding nak bagi masa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan kenal tak satu makhluk nama dia TikTok? Makhluk juga tu, makhluk. Namanya Siti TikTok. Kenal tak? Tiba-tiba tak kenal ni. Dia duduk dalam masjid tak kenal dah lah. Kenal tak tuan-puan? Kenal. Pernah tengok dah? Pernah. Suka dah? Suka juga ustazah. Mula-mula dengar ceramah, tapi lepas tu main benda lain. Tengok orang menari 4 orang sama aja, galit tengok. Yang tahu-tahu tuan-puan sekalian, setengah jam masa kita habis.
Ada manfaat tak? Yang adalah tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Cuma nak tengok orang tu pakai kereta apa, rumah dia besar mana, dia pergi mana ni bulan Februari ni, bulan 12 hari tu tengok dia pergi Turki. Saja nak tengok hidup orang. Ya, cakap Ustazah tu, ini hadis Nabi. Kalau kita nak Islam kita ada kualiti, iman kita ada kualiti, benda tak ada kaitan dengan hidup kita, tak payah duk sibuk lah. Tak payah duk sibuk. Yang kita kena sibuk apa dia? Lagu mana nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kita banyak. Yang lagu mana nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak kelalaian. Maka kalian segala fokus hidup kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah Ustazah akan cuba bentang pada tuan-puan cara-cara jalan bagaimana nak dekat diri dengan Allah. Jalan dia nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama tuan-puan nak bersih diri, nak cucikan diri daripada dosa. Itu jalan nak dekat dengan Allah. Nabi SAW seorang kekasih Allah yang maksum. Maksum ni maksud dia terpelihara daripada dosa. Tak boleh bayang tuan-puan macam mana orang yang terpelihara daripada dosa. Macam mana bersihnya baginda Rasulullah SAW. Kita terpelihara tak daripada dosa? Tak. Banyak tak dosa kita tuan-puan? Banyak. Pagi tadi ada buat dosa tak? Ada. Sekarang agak-agak ada buat dosa tak nak datang tadi? Macam ni tuan-puan sekalian nak beritahu apa dia? Ya Allah, mudahnya kita berdosa tuan-puan. Mudah saja. Jadi macam mana jalannya tuan-puan? Kalau Nabi SAW yang maksum, tapi Nabi melazimi setiap hari Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala 80 ke 100 kali tuan. Istighfar itu dalam keadaan tidak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agak-agak tuan-puan, kita banyak mana nak istighfar? Banyak mana kita nak taubat tuan-puan? Banyak mana? Boleh jadi kadang-kadang kita rasa tak boleh nak minta apa dah. Kalau suruh pergi berdoa tuan-puan kat multazam ke apa kan, kita rasa tak boleh nak minta apa. Sebab apa? Kita nak mulakan dengan ya Allah, bagi bersih dulu diri aku ya Allah, bagi bersih dulu, bagi suci dulu. Jadi apa yang kita boleh sebut? Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'. Istighfar, penghulu untuk kalimah-kalimah istighfar. Berapa kali kita nak baca? Ulang sampai hati kita lapang. Tuan-puan, ini petua sungguh-sungguh tuan-puan. Kalau kita rasa sakit hati, susah hati, apa lagi? Gelisah, apa lagi pasal hati ni tuan-puan? Macam-macam rasa kat dalam ni. Sepertinya Allah mengingatkan kita tentang dosa yang sudah banyak bertompok-tompok dalam hati kita. Maka jalannya adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil masa, beristighfar. Masa dia tak sedap hati lah Ustazah, maka tuan-puan perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai hati kita tenang. Selagi tak rasa tenang tuan-puan, lagi saya akan istighfar, lagi. Tepikan sekejaplah soal dengan makhluk. Sebab kalau hati kita tak tenang, banyak benda kita tak boleh buat tuan-puan.
Nak jadi ibu yang baik pun susah. Nak jadi isteri yang baik pun susah. Sebab apa? Hati kita susah hati. Hati kita gelisah. Maka jalan yang pertama, tuan-puan sekalian, nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaharuilah taubat dan perbanyakkanlah istighfar. Dalam bulan Rejab ini tuan-puan sekalian, bulan Rejab kan, apa yang patut diperbanyakkan? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah sebagai satu persediaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? Jawab dalam hatilah. Ya, sendiri tahu. Tuan-puan ada tasbih, ada apa semua, ya Allah, bab istighfar ni kena banyak tuan-puan, sampai 1000 kali kalau boleh. Yang penting saya kata apa tadi? Asal ingat saja istighfar. Astagfirullahalazim. Dan bila taubat, dia lebih besar makna dia. Taubat ini adalah menyesali atas dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Itu menyesal. Berazam untuk tidak melakukan. Contoh, ada boleh ke qada? Qada ni tuan-puan hanya boleh pada orang yang tertidur, lupa, ataupun dia pengsan dan sebagainya. Berlalu waktu tersebut. Boleh untuk dia qada solat. Yang solat ni wajib dilakukan pada waktunya. Kalau musafir boleh jamak, boleh qasar. Tapi yang lain-lain wajib dilakukan pada waktu dia. Tapi ada orang tuan-puan dalam bab solat dia tak jaga. Jalan pergi mana-mana, satu Tupperware pula menunggu kerongsang dia tu. Ini memang azab nak ambil wuduk. Jadi dia buat ijtihad dia sendiri. Tak apalah payah-payah ni, ya, masyaqqah ni masyaqqah dia kata. Masyaqqah apa? Dia pun tak solat, tak apalah, sampai rumah nanti kita qada je lah. Taubat tuan, taubat. Kalau demikianlah kita melalaikan solat sedemikian rupa, kesian kita tuan-puan, kita tidak memberikan satu perkara baik kepada hidup kita, iaitu solat pada waktu. Ayyul a'mal afdal? Apakah amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, solat yang didirikan pada waktu. Tapi kita tak bagi yang terbaik untuk dirikan solat lagi. Kita pasti boleh melihat ya tuan-puan, ada sahabat-sahabat kita yang Masya Allah jaga bab solat, sangat jaga bab solat. Ustazah ada ramai sahabat, ramai kawan yang Masya Allah ya, sangat menjaga bab solat tuan-puan, sangat jaga. Pergi kenduri kahwin dengan dia, 2-3 buah kereta kan, konvoi kan, pergi kenduri kahwin. Kita kalau pergi kenduri kahwin, kita fikir nak buat apa dulu? Nak makan. Betul kan? Jadi pergilah 8 orang, 9 orang, 10 orang pergi kenduri kahwin. Jalan tu jam, bila sampai tuan-puan mungkin dah pukul 2 petang. Tapi perut kita pun lapar, kita nak makan. Tapi ustazah ada seorang sahabat yang jalanlah dengan dia, musafirlah dengan dia, dia akan dahulukan solat daripada yang lain-lain. Tengok dia dah hilang, tak tahu mana, dia tak ada kat khemah makan tu kan, ya. Tanya mana dia pergi, oh dia dah pergi solat dulu. Dia cari mana tempat kemudahan untuk solat, baru dia selesa untuk makan, baru dia selesa untuk buat kerja lain. Masya Allah, kita belajar daripada orang seperti itu, sangat menjaga solat. Baik, itu yang pertama tuan-puan sekalian, cara untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri kita terlebih dahulu dengan jalan taubat dan istighfar kepada Allah Taala. Yang kedua, muslimin muslimat, perbaikilah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ni tuan-puan, hati kita yang berhubung dengan Allah. Hati dengan Allah Subhanahu wa taala banyak cara tuan-puan sekalian. Antara lain adalah husnuzan dengan Allah, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik.
Cuba saya tanya tuan-puan, sebagai seorang ibu dan ayah, kita marah tak kalau anak kita sangka buruk dengan kita? Sangka buruk je dengan kita. Mak tak sayang saya, mak lebihkan abang daripada saya, mak benci dengan saya, mak saja nak perkena saya. Agak-agak mak suka ke anak lagu tu? Padahal kita ni, ya Allah, kita tak bagi apa yang dia nak, bukan sebab kita tak sayang dia, tapi sebab kita rasa itu lebih baik bagi dia. Nak suruh dia ada pelajaran. Jadi bila dia minta handphone yang mahal-mahal tu, tak bagilah kat dia, supaya dia tumpu pada pelajaran dia. Tapi dia sangka pada mak dia, mak benci dia, mak tak sayang dia. Macam mana rasa hati kita dengan anak tu, tuan? Nak pergi mana tu, Leha? Pergi masjid lah bang, ada ceramah. Ya ke pergi ceramah? Dia mula sangka-sangka buruk. Ya, kan nak pergi jual barang. Ya, kan nak pergi jadi ahli apa, kelab tepuai. Ikutlah apalah yang dia nak sangka buruk, tuan-puan. Ataupun dia kata tak payahlah pergi dengan ceramah tu, tak balik-balik lawan aku juga. Sakit tak hati kita? Agak-agak boleh harmoni ke hubungan? Tak. Sebab apa? Hati tak lurus. Dua manusia ni hati dia tak lurus, tak sampai. Itu baru dengan manusia, tuan-puan sekalian. Tak layak, tak wajar, tak boleh untuk kita sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi inilah antara dosa yang banyak kita lakukan. Kita tak jaga hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tengok Allah kata apa dalam Quran, ya tuan-puan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa 'asa wa huwa khairul lakum. Dan ayat juga yang menyebut wa 'asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa kamu. Allah nak suruh kita husnuzan. Boleh jadi ada perkara-perkara yang kamu rasa ia baik untuk kamu, yang kamu cintai, perkara-perkara yang kamu sukai, tetapi ia adalah buruk untuk kamu. Wallahu ya'lam, dan Allah Maha mengetahui, wa antum la. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat ustazah, tuan-puan, Masya Allah, Masya Allah, berat ujian dia. Dapat tanah sebelah rumah mak dia. Suka tak tuan-puan dapat tanah sebelah rumah mak? Maknanya tanah sebelah tanah mak. Mak buat rumah keluarga. Alhamdulillah, mak bagi tanah sebelah rumah mak. Suka ke tak suka? Suka, Masya Allah. Belum duduk lama, tuan-puan sekalian, Allah uji jatuh sakit. Jatuh sakit, tak tahulah tuan-puan nak kata sakit lagu mana. Letak dekat hospital, makin berat. Lama-lama tuan-puan sekalian, terus koma. Jangkitan kuman pada otak, meningitis. Ada yang kata oksigen tak masuk dalam apa, tak sampai pada otak dalam tempoh yang lama. Tak apalah, natijah yang ada apa dia? Sahabat ustazah koma, tuan-tuan. Tahun atau 11 tahun, mungkin 6 bulan, 10 hari macam tu lah. Koma 10 tahun, tuan-puan. Tuan-puan mampu berbaring berapa lama? Mampu baring berapa lama, nak tanya? Boleh tak? Mampu tak baring 3 hari? 3 hari baring, tak koma, baring je. Kita tak koma, boleh sampai baring tengok handphone, tapi baring, jangan bangun. Baring 3 hari. Lagu mana rasa? Agama satu negeri, tuan-puan sekalian, sihat suami dia. Sampai tengok pada mula-mula memang tahu, wah, suami dia masih muda, masih sihat. Tapi Masya Allah, tuan-puan,
anak-anak, yang isteri tak boleh buat apa dah tuan-puan. Lama-lama suami jatuh sakit. Jatuh sakit. Ustazah tengok suami dia, gambar suami dia pada tahun masa isteri dia mati, tapi belum mati lagi masa tu. Saya kata betul ke ni? Memang kalau kita tengok video tu tuan-puan, gambar tu, sebab masa tu Zah kat luar negara, tak dapat nak pergi tengok dia. Zah kata, ya Allah, apa dah jadi dengan suami dia juga? Jadi kata ahli keluarga dia, suami dia jatuh sakit pada tahun yang Allah takdirkan isteri dia akan meninggal dunia. Lepas isteri dia meninggal dunia tuan-puan, terus hantar dia pergi hospital. Hantar pergi hospital, dapat pula berita koma dah suami dia. Tak boleh bergerak apa dah. Allahu Akbar. Duk ICU dah. Lepas beberapa minggu, dapatlah khabar suami juga sudah menurut isterinya, ikut isteri. Ia kembali ke rahmatullah. Masya Allah, Masya Allah. Tinggallah anak 3 orang ke 4 orang tuan-puan. Diuruslah oleh ibu. Ibu tu tadi dah jaga anak dia tiap-tiap hari tuan-puan sekalian. Jaga anak yang koma. Masukkan susu ya kat hidung tu kan. Masukkan susu, masuk susu kat leher. Makanan ya yang sesuai untuk orang koma. Jaga tuan-puan 10 tahun. Tak kurang daripada 10 tahun. Masya Allah, subhanallah. Saya nak tanya tuan-puan, kalau kena pada kita, waliyazubillah, kita tak minta, macam mana dalam tempoh 10 tahun untuk kita husnuzan dengan Allah? Tuan-puan sakit gigi tahan berapa hari? Kalau sakit gigi, hari pertama husnuzan lagi kan, sakit gigi kan, tak apalah, Allah nak ampun dosa. Hari ketiga husnuzan lagi kan. Hari kelima dah mula marah dah dalam rumah tu. Siapa duduk bising dalam rumah, siap lah. Tak nampak ke orang sakit gigi ni? Agak-agak tahan tak? 2 minggu sakit gigi, sebulan sakit gigi. Masya Allah. Apa yang kita nak jaga bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang boleh terus bersangka baik dengan Allah, yakin segala yang baik dengan Allah, Allah amat dekat Allah dengan hamba-hamba yang seperti ini. Kita tengok Nabi SAW pergi Taif kan, kena halau, kena hambat, kena baling dengan batu, dengan kayu sampai berdarah tuan-puan sekalian. Coba tuan-puan sambut ustazah macam tu kat Gua Cempedak ni. Cakap ustazah ni, panggil ustazah, tapi bila marah tuan-puan, habis segala benda kita buat. Apa Nabi buat? Apa yang Nabi SAW buat pada orang yang campak batu, pukul, letak hayun kayu segala macam sampai berdarah? Dahi Nabi, pipi Nabi, darah tu banyak tak banyak mengalir sampai penuh sepatu Nabi SAW. Gila ke apa penduduk Taif masa tu? Dia buat pada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa Nabi buat tuan-puan? Apakah Nabi marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, dahlah kamu suruh aku menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, boleh pula kamu ciptakan ujian seperti ini, kamu buat pula hati orang tu semua sumpah seranah, tak suka dengan aku. Apakah Nabi berkata demikian dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalla, sama sekali tidak. Sebaliknya apa yang Nabi katakan? Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata, Allahumma ghadabun alayya fala ubali. Tak apalah ya Allah, asal engkau tidak murka kepada aku, asal engkau tidak marah kepada aku, asal engkau redha kepada aku, fala ubali. Aku uji susah nak dapat duit, yuran sekolah anak tertunggak ya Allah, tapi tak apalah ya Allah, asal engkau tak marah dekat aku, asal engkau redha ke aku tak kisah ya Allah. Senang ke nak cakap lagu tu? Ya Allah, aku ni diuji dengan masalah rumah tangga, semua benda tak kena je aku buat. Dulu bercerai dah sekali, rujuk balik, bercerai lagi, ni kali kedua dah ya Allah. Kau bercerai lagi, habis dah lah.
Tapi ya Allah, asal Engkau tidak murka kepada aku, asal Engkau redha kepada aku, fala ubali, aku tak kisah ujian ni ya Allah. Benda ni tuan-puan tidak mudah kita sebut dan kita ungkap kecuali hati kita bersih dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat elok-elok, jaga elok-elok, semua manis muka, penipu semua. Manis muka, padahal dalam hati tuan-puan dendam, benci, cemburu, dengki dengan adik. Apa mereka buat? Mereka campak dalam perigi buta tuan-puan. Budak kecil macam mana nak keluar tuan-puan, kanak-kanak nak keluar daripada perigi buta, duk jeritlah abang, abang, abang long, abang lang, abang ngah. Seorang tak mari. Tinggal adik kat pergi buta. Bukan tinggal sehari tuan-puan, tinggal sampai tak tahu khabar kurang lebih 40 tahun. Sakit tak hati kita kalau kita kena lagu tu? Oi, Masya Allah, dahsyatnya ujian. Bila tinggal dalam pergi buta tu tuan-puan, makna kata apa? Tak jumpa dah dengan abah. Abah mana abah? Abang-abang ni buat saya abah. Mana abah? Nak call macam mana tuan-puan? Tak ada handphone pun bawa masa tu. Masya Allah. Kecuali apa dia? Jaga hati dengan Allah Subhanahu. Kita jangan cakap dengan geng-geng kita yang lain. Kita diam-diam bawa budak ni sampai Mesir. Jauh tu tuan-puan. Daripada Syam nak pergi ke Mesir jauh. Bawa sana kita jual dia. Jual pula tuan-puan, nak cepat untung, nak cepat je jual harga bakhsin. Bakhsin ni makna apa? Jual murah lah, lelong je lah budak ni. Lelong je. Padahal tu Nabi Yusuf, dia tak tahu ke nilai Nabi Yusuf AS. Ambil pula dalam penjara. Dah lah tak boleh jumpa dengan abah. Dah lah telah pun dibuat apa ni, dizalimi oleh adik-beradik dia, disumbat dalam penjara, difitnah, macam-macam. Tapi tengok apa yang Nabi Yusuf sebut ketika mana bertemu dengan ayahandanya semula selepas puluhan tahun. Pertama, Nabi Yusuf tidak menyalahkan adik-beradiknya secara langsung. Nabi Yusuf bahkan mengatakan semua ini berlaku kerja syaitan. Syaitan yang menumbuhkan rasa permusuhan, kebencian, dengki dalam hati kita. Kan lain kan tuan, kata tak apalah, kerja setan belaka tu, kita istighfarlah pada Allah. Rasa terpujuk tak hati kita tuan-puan? Kita pergi minta maaf kat suami kita lah, contohnya kan, bang, maaflah bang, semalam saya jerekah abang. Ya, saya jerit kat abang, maaflah bang. Suami kata, berapa keturunan kamu Tima, atuk kamu, mak kamu, bapak kamu, ni lah perangai dia. Yang itu tak jadi minta maaf tu tuan-puan. Tarik balik minta maaf. Kita jerkah kali ke-26 pula. Siapa tak marah? Ya, memburuk-burukkan keluarga kita kan. Nak bagi tahu baik Nabi Yusuf tuan-puan, bahkan tidak menyalahkan orang. Dan Nabi Yusuf kata apa pada ayah dia? Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut dalam setiap ketentuannya, dalam setiap kehendaknya. Ya Allah, lembut tu. Campaklah perigi, takdir tu lembut. Kena fitnah, takdir itu lembut. Apa lagi? Sumbat dalam penjara, takdir itu lembut. Berpisah dengan keluarga, dengan ayah puluhan tahun, pedih tuan-puan, ngilu. Tapi Nabi Yusuf kata apa? Inna Rabbi latiful lima yasha. Hikmah yang berlaku. Allahu Akbar. Mulianya hati Nabi Yusuf AS. Sangka baik dengan Allah. Itu jalan kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan jaga hati kita tuan-puan. Kita boleh kata sekarang, ya Allah, segala apa yang berlaku dalam hidup aku sebenarnya kesilapan dan kelemahan ada
diriku sendiri. Aku yang salah. Tangan kita ni tangan yang berdosa. Lidah kita ni lidah yang berdosa. Kepala kita ni lah kepala yang berdosa. Engkau tak salah ya Allah dalam menetapkan sesuatu ketentuan kepada aku. Bahkan inna rabbi la solat puasa banyak, tapi rasa dia mulia, rasa dia hebat, rasa orang lain tu entah apa-apa, rasa dia layak untuk syurga yang tertinggi. Tengoklah puasa aku setara mana, tengoklah qiyamul lail aku macam mana. Lalu dia merasa kedekatkan tuan-tuan sekalian. Bahkan boleh jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Maka datangilah kebaikan itu dari pelbagai pintu. Pintu kebaikan ni banyak sangat tuan-puan. Nak dekat dengan Allah ni kena buat baik. Pintu kebaikan sangat banyak. Atas kita nak jadi orang baik ke tak nak jadi orang baik? Bangunkan satu mahat tahfiz. Susah payah kat Indonesia tuan-puan nak bangunkan tahfiz. Saya jumpa dengan ibu tersebut. Jadi dalam perbualan kami tuan-puan, sekali dengan disertakan gambar, ibu ni rupa-rupanya tuan-puan dulu adalah seorang artis. Artis seksi dan seksal. Tengok gambar, dia tunjuk gambar dengan orang lelaki ni, gambar dengan orang lelaki ni, dia pun dia tak tutup aurat, pakai skirt tuan-puan, pakai seluar sempit, ada belakang gambar, dia tunjuk ustazah. Saya tak percaya tuan-puan, ibu yang saya tengok depan mata tu, yang pakai hitam semua tu tuan-puan, nampak mata je tuan-puan. Dulu dia jadi ibu, dia seorang artis masa tu, dah jadi ibu dah. Dia pengacara majlis di Indonesia, terkenal. Dia sampai tanya tuan-puan, macam mana hijrah dia? Macam mana dia boleh berubah? Macam mana dia berhijrah tuan-puan sekalian? Dia kata pintu kebaikan terlalu banyak ustazah, pintu kebaikan terlalu banyak. Saya bukan orang baik. Saya cuma masuk beberapa pintu kebaikan dan Allah menerima saya. Saya belajar daripada mak saya sendiri dan nenek saya. Mereka orang baik. Sebagai contoh dia kata apa? Nenek dia tuan-puan, sebab dia kata dia rapat dengan nenek dia. Jadi nenek ni bila pergi mana-mana jumpa kawan-kawan di rumah orang akan ajak dia lah. Sebab dia budak lagi masa tu. Apa yang dia perhatikan adalah nenek dia, orang sini panggil apa ya? Tok Ma. Tok. Tok. Tok dia tu tuan-puan sekalian, kalau pergi mana-mana jumpa siapa-siapa, dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Kata Ibu Yuyun tu, dia kata apa? Saya lah yang bawa ustazah. Beras ke, gula ke, garam ke, apa saja. Yang penting, kalau dekat nak sampai dah rumah orang tu tuan-puan, tiba-tiba tak bawa apa-apa, rela pusing balik, singgah mana-mana, pi ambil kat rumah sendiri. Contohnya, ambil apa ada kat dapur, ada gula, kita bawa gula. Kita nampak benda tu senang, mudah, betul tak tuan-puan? Tapi agak-agak dipandang tak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dipandang oleh Allah. Dipandang oleh Allah. Jadi kata Ibu Yuyun tadi, saya cuma buat baik macam yang nenek saya. Saya cuba buat baik macam yang mak saya buat. Mak saya kata apa dengan saya? Anakku, apa saja yang kamu mahukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, mintalah dengan Allah. Walaupun kamu mungkin nampak Allah. Jadi pada usia saya muda, saya teringin nak pergi haji. Sebab saya dijemput menjadi pengacara majlis kepada syarikat-syarikat yang membawa rombongan haji. Sampai saya fikir, saya rasa saya nak pergi haji lah, tapi saya tak ada duit. Saya orang muda dan saya tak tutup aurat, saya tak jaga solat, tapi saya nak pergi haji. Ingat cakap mak, apa mak kata?
nak apa-apa, minta dengan Allah. Saya minta dengan Allah. Allah makbulkan ustazah. Saya dapat pergi haji. Syarikat travel tu nak bawa saya buat report, buat laporan, berita. Maka saya diajak. Saya dapat pergi haji ustazah. Bukan orang yang melazimi solat. Saya bukan orang yang tutup aurat. Maka masa haji itulah tuan-puan sekalian, rasa terlalu terhutang budi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa amat bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi hidayah tuan-puan sekalian. Hadis daripada Nabi SAW, barang siapa yang inginkan kejayaan dunia, kebaikan dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu, mencarinya dengan ilmu. Barang siapa yang nakkan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Maka apa yang saya buat? Saya teruslah ustazah, ya, mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu, sampailah jadi seperti mana yang berjuang untuk tahfiz Al-Quran bersama dengan keluarga saya. Tuan-puan nampak jalan kebaikan sangat banyak, sangat banyak. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jalan kebaikan yang ada. Ni kita jumpa sebelah kamu, depan kamu, belakang kamu, manis muka kamu. Itu semua adalah sedekah. Cuba tengok orang kiri kanan tuan-puan, sedekah sekarang. Ya, manis muka. Ini kadang-kadang fikir nak balik, tak ada apa dah, tak ada manis-manis muka. Kita pijak kat belakang tu. Kita sanggup sepak-sepak selipar orang masuk longkang, tak apa, saya jumpa selipar kita. Tak tegur siapa-siapa dah, tak senyum siapa-siapa dah. Padahal Masya Allah, berapa ramai ni tuan-puan bertegur siapa, apa-apa, ambil masa sikit. Dan tuan-puan tak perasan dengan pintu-pintu kebaikan. Yang apabila kita melakukan pintu kebaikan tersebut, itulah yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah ya, mudah-mudahan ada masa yang lain pertemuan kita bersama, insya-Allah. Adapun pada hari ini, inilah sekadar yang boleh ustazah sampaikan. Ustazah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perhimpunan kita pada petang ini menjadi perhimpunan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang Jumaat, pada perkataan kami, pada perbuatan kami, pada tingkah laku kami, yang kami tidak menjadikan Engkau sebagai tujuannya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ampunilah dosa pasangan hidup kami, ampunilah dosa anak keturunan kami, ampunilah dosa adik-beradik keluarga kami, ampunilah dosa guru-guru kami, urusan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menginginkan cinta-Mu, ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu. Dan dekatkanlah kami untuk mencintai amalan-amalan yang membawa kami kepada cinta-Mu. Jadikanlah cinta-Mu, ya Allah, lebih kami sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Jadikanlah jalan untuk kami mendekatkan diri kami kepada-Mu. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Pandanglah pasangan-pasangan hidup kami dengan kasih sayang-Mu. Pandanglah anak zuriat kami, ya Allah, anak zuriat keturunan kami, ya Allah, dengan ihsan daripada-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, bi rahmatika hidup. Wahai yang maha berdiri sendiri, wahai yang maha hayy, maha qayyum, dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami merayu, ya Allah, kami memohon. Aslih lana sya'nana kullah, aslih lana sya'nana kullah, aslih lana ekonomi kami, urusan hidup mati kami, urusan agama kami, urusan iman kami, urusan masyarakat kami, seluruh urusan, ya Allah, Engkau perbaikilah, ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha luas. Wala takilna ila anfusina tarfata ain,
Jangan kau biarkan kami ya Allah pada diri kami sendiri, walaupun pada kadar sekejap, sekelip mata sekalipun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sudilah Engkau memilih kami ya Allah menjadi ahlul Quran, menjadi ahlus siyam, ahli puasa, menjadi ahlul qiyam, menjadi ya Allah, sudilah kamu memilih kami menjadi ahlus salah, ahlul jihad fi sabilika ya Allah, menjadi orang-orang yang berjihad untuk menegakkan agamamu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, biasanya Ustazah bagi ruang juga untuk menyantuni, untuk bersalaman, untuk ambil gambar dan sebagainya. Tapi Ustazah hari ini urusannya agak padat tuan-puan. Nak ke Al-Ustaz, lepas tu nak ke Jitra. Semuanya antara masa. Jadi Ustazah minta izin untuk mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah